Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insyaAllah. Tunggu sekejap insyaAllah. Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita. Marilah sama-sama kita memulakan program kita dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun pada Allah di atas kelemahan-kelemahan kita. Kita minta ampun pada Allah di atas rawasib jahiliyah, di atas segala jahiliyah, kegelapan-kegelapan yang ada dalam diri kita, maksiat-maksiat, dosa-dosa yang ada, kita minta ampun pada Allah dengan melalui kalimah syahadah. Kita mohon ampun kepada Allah dengan kita mentauhidkan Allah, kita mentajdidkan iman kita sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita minta pada Allah, ya Allah, ya Allah, bebaskanlah kami daripada syirik, bebaskan kami daripada perkara yang murtad, perkara yang kau murkai. Ya Allah, ya Allah, hidupkan kami dengan Islam. Kita minta pada Allah supaya kita, ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, keizinan untuk kita, untuk kami sama-sama berada di atas perjuangan La ilaha illallah, perjuangan Islam, dan jauhkanlah kami daripada segala perkara-perkara yang Engkau murkai, dan matikanlah kami, ya Allah, dengan Islam.
matikanlah kami dengan kalimah syahadah la ilaha illallah. Tuan-tuan kepada Allah, kita panjangkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha keras menyampaikan Islam biiznillah kepada kita dan sampai alhamdulillah. Kita panjangkan selawat dan salam kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita mohon ampun pada Allah. Ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami, dosa kami, keaiban kami, kehinaan kami, segala perkara yang murka yang ada pada kami, ya Allah, sebagai penghalang hidayah-Mu, penghalang taufik-Mu, penghalang kepada barakah dan rahmat-Mu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, jadikanlah program ini program yang menghidupkan hati-hati kami dengan iman, takwa dan ihsan. Ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami itu yang sebagai perkara yang menghalang segala bantuan dan pertolongan-Mu. Kita minta kepada Allah SWT dengan penuh rendah diri kepada Allah supaya Allah Ta'ala menjadikan diri kita ini bersih dan boleh istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, mari sama-sama kita merendahkan diri kita kepada Allah dan kita sama-sama membina kekuatan untuk kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita telah masuk ke siri yang keempat kalau tak silap saya, yang berkenaan dengan penyebab-penyebab su'ul khatimah. Orang yang berakal akan sentiasa memerhatikan hidup dia supaya hari ini lebih baik dari semalam, dan dia akan memerhatikan perkara-perkara yang menghalang dia dengan Allah. Kenapa kita tidak benar-benar berjaya, tidak boleh meningkat? Kerana ada halangan-halangan dalam diri kita. Yang pertama sekali ialah halangan dari sudut akidah. Akidah yang tidak jelas, akidah yang tidak bersih. Masih ada lagi dalam hati kita ini sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena bersihkan, kita kena buang. Kita kena buang semua benda syirik, semua, sama ada syirik yang besar, yang terang-terang, ataupun syirik yang kecil, yang tersembunyi. Syirik ini mesti kita bersihkan. Jadi macam mana cara kita nak bersihkan syirik kita? Kita memperbanyakkanlah. Yang nombor satu, kita kena ada ilmu. Ada ilmu. Yang kedua, kita kena memperbanyakkan mengucap kalimah syahadah dan memperbanyakkan la ilaha illallah, zikir. Selain daripada kita melakukan yang wajib, tinggalkan yang haram. Dan perkara yang kedua yang mengancam kepada kita, yang menjadi musuh kepada kita, ialah diri kita juga, iaitu maksiat yang digemari oleh nafsu. Kelemahan yang digemari oleh nafsu. Kelemahan yang digemari oleh nafsu, maksiat yang digemari oleh nafsu, sehingga kita tidak boleh bersifat takwa, bersifat warak, tidak boleh bersifat menjauhkan diri daripada syubhah, menjauhkan diri daripada syahwat. Jadi nafsu ni kita lebih utamakan daripada iman, daripada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu yang kedua, perkara yang merosakkan kita ialah maksiat yang berterusan. Kita buat maksiat, kita buat dosa, kita ada dosa, kita ada mungkar, ada maksiat. Yang menjadi masalah bila kita tidak bertaubat, tidak menyesali. Jadi sebab tu kita nak kena pilih dalam hidup kita ni supaya hanya Allah saja. Kalau ada lagi yang lain, kita kena proseslah, buang. Kena buang, kalau tak dia akan kacau kita. Dan yang ketiga kita telah bincangkan, iaitu berkenaan dengan perkara yang mengancam kita, yang boleh menyebabkan su'ul khatimah, ialah yang berpalingnya daripada istiqamah. Kita beramal tapi setakat amalan-amalan yang boleh dikatakan sebagai amalan yang hangat-hangat hati ayam je. Sebab amalan itu berdasarkan kepada semangat semata-mata. Dia bukan berdasarkan kepada keyakinan. Bukan berdasarkan kepada keyakinan. Jadi kita dah bincanglah semalam yang berkenaan dengan berpaling dari istiqamah, insya-Allah. Hari ini kita akan sambung, dan apakah perkara yang boleh menyebabkan kita mendapat su'ul khatimah, kesudahan yang buruk, kesudahan yang buruk, iaitu kematian yang buruk. Yang keempat iaitu dha'iful iman, ataupun kelemahan iman. Yang keempat ialah kelemahan iman. Jadi kelemahan iman ini
dia adalah merupakan perkara yang boleh menyebabkan kita tidak mendekati Allah. Perkara yang menyebabkan kita tidak ikhlas. Perkara yang menyebabkan kita tidak sayang pada Allah. Kelemahan iman. Dan kelemahan iman ini dia boleh datang bila-bila masa. Dia boleh datang bila-bila masa. Jadi inilah satu yang kita bimbang. Sebab Allah menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya hati kita ini berbolak-balik. Hati kita berbolak-balik. Jadi bila hati itu berbolak-balik, maka hari ini dia boleh iman dia kuat, besok dia lemah. Pagi kuat imannya, petang dia lemah. Dan hati ini dia berbolak-balik. Dan berbolak-balik ni, hati ini terlalu laju. Terlalu laju, terlalu kita kata berbahaya dalam kehidupan kita. Saya cuba tengok hadis kat sini. Saya terlepas hadis tu. Berkenaan bagaimana Allah SWT menggambarkan tentang berbolak-baliknya hati itu. Dan berbolak-balik hati itu lebih cepat lagi daripada apa nak panggil, bulu ayam yang ditiup angin. Berbolak-balik lebih cepat, lebih cepat. Dan lebih cepat lagi daripada buih yang mendidih, daripada air yang mendidih. Dan di sinilah kita lihat bagaimana satu perkara yang membimbangkan kita ialah apabila berlakunya bolak-balik itu di dalam kehidupan kita. Berbolak-balik hati itu, dan ketika hati itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan imannya lemah, maka pada ketika itulah tiba-tiba kita punya kematian sampai. Kematian kita sampai. Sebab itulah kita ingin sentiasa melihat kepada hati kita dan sentiasa menjadikan hati kita itu hati yang tetap. Kita kena minta pada Allah. Yang ni kena minta pada Allah. Apa dia minta pada Allah? Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati kami, hati aku, sabbit qalbi ala, di atas agama ini. Dan sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, ataupun wa ala jihadu fi sabilik. Jadi kita minta Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, tetapkanlah hati aku ya Allah ala dinik, di atas agamamu. Jadi kita minta Allah supaya Allah sentiasa tetapkan hati kita di atas jalan ini. Dan kita dah bincang dah, pernah saya sampaikan sebelum ini, bagaimana ini antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang banyak Rasulullah baca, digambarkan oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah kita lihat bagaimana kita kena sentiasa bergantung harap kepada Allah. Maknanya kita tak boleh bergantung dengan manusia, tak boleh bergantung dengan diri kita, tak boleh. Jangan kita bergantung dengan makhluk, jangan bergantung dengan makhluk. Jadi bila kita baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, kan? Katakanlah bahawa Allah itu ahad, Allah itu esa, kan? Kemudian Allahus samad, Allah itu as-samad. As-samad ni apa? Allah as-samad ini ialah Allah lah tempat pergantungan semua makhluk. As-samad, tempat pergantungan semua makhluk. Jadi maknanya Allah gambarkan pergantungan ni hanya kepada Allah saja. Hati kita ni nak meletakkan harapan, nak meletakkan kecintaan, nak meletakkan tawakal, pergantungan, semua tu hanya kepada Allah saja. Kita jangan kepada makhluk. Kalau ada, yang inilah yang akan rosakkan. Jadi rahsia kepada berbolak-balik hati ini ialah apabila hati itu dia mula memandang makhluk, dia mula memandang diri sendiri, dia boleh memandang orang lain sebagai sesuatu yang kuat, sesuatu yang hebat, sesuatu yang sentiasa boleh memberi bantuan, memberi kesan pada dia. Inilah kefahaman yang akan menyebabkan hati kita ni boleh berbolak-balik.
Jadi hati ni memang dia bolak-balik kan, dia bolak-balik, tetapi macam mana nak menetapkan dia? Nombor satu, kita kena minta pada Allah. Nombor satu, kena minta pada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah ya Allah hati ini di atas jalan-Mu. Jadi kita minta doa ni dengan satu kerendahan hati. Dengan satu kerendahan hati, dengan satu perasaan cinta, kita rasa sayang pada Allah. Ya Allah, janganlah jadi aku ni hamba orang lain, hamba diri sendiri, macam itu. Jadi kita minta dengan rasa rendah hati kan. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Maknanya minta Allah pilih kita. Minta Allah pilih kita untuk masuk dalam Islam, duduk dalam Islam, kekal dengan Islam, mati dalam Islam. Allahumma ya muqallibal qulub. Lidah kita sebut Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi hati kita rasa apa? Hati kita rasa lemah, rasa dhaif, rasa perlukan Allah. Tolonglah ya Allah, aku nak minta padamu ya Allah, aku hanya bergantung padamu ya Allah, aku hanya berharap padamu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang memegang hati tadi, yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Jadi apakah perkara yang menyebabkan kita boleh bebas, ataupun kita kata bebas ni itu kehendak Allah kan, ataupun kita terlepas daripada kelemahan iman ini, iaitu hanyalah bila kita ditolong oleh Allah. Maka hati seorang beriman sentiasa bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dalam keadaan merayu, meminta pada Allah. Inilah salah satu tanda yang kita ini dhaif. Kita ini fakir. Kita ni lemah. Kita ni hina, tak ada apa-apa. Kita hanya minta pada Allah. Jadi kita lihat bagaimana perkara yang boleh menyebabkan kelemahan iman ialah apabila kita ditinggalkan oleh Allah. Oleh sebab itulah kita lihat, barang siapa yang imannya lemah, maka lemahlah kecintaannya kepada Allah. Jadi bila iman lemah, maka kita kunci iman lemah ni ialah dia akan lemah cinta pada Allah. Maknanya dia akan cinta pada ghairullah. Itu dia punya tanda dia punya perkara yang kita boleh ukur bila kita cinta, suka sangat, sayang sangat dengan sesuatu selain daripada Allah, kita suka sangat dengan sesuatu benda tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membolak-balikkan hati kita. Rahsia dia bila kita tinggalkan Allah. Jadi ini yang susah ni. Sebab mata kita nampak yang fizikal, telinga kita dengar yang fizikal, kita tak nampak yang batin, tak nampak yang ghaib, tak nampak kan. Mata kita tak nampak, telinga kita pun sama, tangan kita pun hanya boleh pegang yang fizikal. Jadi kita hanya melihat yang fizikal je, dunia ni nampak kan. Tapi yang ghaib, iaitu Allah SWT yang maha ghaib, syurga neraka yang ghaib, yang kita kena iman, itu ada dalam hati kita. Kemudian hati kita pula mula cenderung dengan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan dunia tadi. Sebab tu Allah uji, saya pernah bincang dengan tuan-tuan sekalian, saya pernah sampaikan, Allah uji apabila para nabi, para rasul, kita tengok apabila para nabi, para rasul mula hatinya ataupun kita kata kecenderungan hatinya itu kepada sesuatu yang disayang, Allah uji dengan kesayangan dia tu. Allah uji dengan kesayangannya. Contoh saya pernah sebut tentang Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS nak dapat anak, lama dapat anak, tak dapat. Lelah dia dapat anak dalam umur dah 80-an. 84 tahun ke gitulah kurang lebih. Umur Nabi Allah Ibrahim AS, dia berkahwin, cari anak, tak dapat anak, lama dah. Dan akhirnya barulah dapat anak Ismail. Dia setelah dia berkahwin dengan Hajar, maka dia pun dapat anak Ismail, baru dapat anak, lama nak dapat anak, tak dapat anak. Jadi dia dah jadi datuk dah, 80-an kan. Dia jadi atuk lah kalau kita panggil lah sekarang. Tapi bukan atuk, muda. 80-an ni muda lagi tuan-tuan ni. 80-an ni muda sebenarnya. Jadi jangan kita ingat 80 tu dah tua dah kan. 80 tu dia baru dapat anak. Bila dapat anak kan, dia sayanglah ke anak dia.
Anak dia yang pertama yang dia tunggu-tunggu, yang Allah beri pada dia. Dia sayanglah anak dia. Tengok macam mana cara Allah nak didik kasih sayang tadi. Dia sayang pada anaknya sehingga akhirnya diperintahkan Allah pergi hantar anak kamu dah besar, dia tengah-tengah remaja, tengah-tengah nak membesar, baby nak besar-besar ni. Tengah baby nak membesar ni, baby lah ni. Suruh hantar ke Mekah. Dia daripada Palestin hantar ke Mekah. Jalan jauh. Kita bayangkan daripada Palestin pergi ke Mekah. Jauh tak? Jauh jalan. Kemudian sampai di Mekah pula. Tempat yang tak ada orang. Tak ada orang. Tempat yang padang pasir. Padang pasir. Nak tinggalkan isteri dia Hajar dengan anaknya Ismail yang dia paling sayang. Itulah yang paling dia sayang dalam dunia ni, anak yang mewarisi dia. Allah perintahkan tinggalkan, kata Allah firman tinggalkan, maka dia pun tinggalkan. Maka Hajar bawa baby tu, bila Ibrahim AS jalan nak balik semula ke tempat dia, Hajar bawa baby tu. Dia kejar Ibrahim, ya Ibrahim, engkau nak ke mana? Engkau duduklah sini. Tempat yang akan jadi aman dan barakah kan. Kau duduklah sini. Tak ada orang, tak ada rumah, tak ada apa. Perigi air pun tak ada tengah-tengah. Tengah-tengah padang pasir masa tu lah. Maka Ibrahim sedih dalam hati dia, sedih. Nak tinggalkan ni. Lepas tu tanya Hajar, tanya isteri yang salihah. Isteri yang salihah tanya, wahai Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Ibrahim mengangguk, ya perintah Allah. Allah perintahkan supaya kita berpisah. Berpisah, tinggalkan kamu di sini. Sinilah tempat yang Allah perintahkan kamu duduk. Tempat yang pasir. Kita ada gurun. Pernah pergi Mekah kan? Kita pernah pergi Mekah kan? Kalau musim panas tu panas kan contohnya. Jadi kata Hajar, sekiranya itulah perintah Allah, aku redha, aku terima. Tentu Allah tak sia-siakan kita. Nampak? Ini iman. Iman yang dalam keadaan diuji dengan kesusahan, kepanasan, tinggal seorang-seorang. Bila kata ini Allah perintah terus kata, kalau inilah perintah Allah, dan aku terima, ya Allah, aku redha. Ibrahim pun pergi jalan, naik unta dia, jalan. Tinggallah Hajar dengan anak dia, baby dia. Dia dokong baby dia nak pergi mana? Tak ada tempat teduh. Tak ada tempat teduh, tak ada apa, tempat kontang. Dan air pun tak ada, apa tak ada. Ibrahim jalan sampailah satu tempat yang agak jauh. Tak nampak. Di balik batu tu agaknya, jauh tu, Ibrahim berhenti sekejap angkat tangan, ya Allah, aku melaksanakan apa yang kau suruh, ya Allah, ya Allah. Bimbang tak? Bimbanglah. Bimbang tak? Bimbang. Kenapa bimbang? Sebab kan nak tinggalkan isteri dan anaknya dekat tengah-tengah, dah lah berdua dengan baby tu, entah perompak ke, entah rimau ke, entah apa-apa datang kan. Kalau kita fikir secara logik kita kan, entah apa, tak ada orang, tak ada apa, tak ada masyarakat apa, semua kosong kan. Nak tinggalkan macam gitu, dia angkat tangan dengan penuh rendah diri, penuh pengharapan, penuh pergantungan. Ya Allah, aku tinggalkan anak aku dan isteri aku yang aku sayang itu sebagaimana yang kau perintah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati sedih tak? Sedih. Tapi pergantungan dia pada Allah. Rendah hati dia pada Allah. Dia serah diri dia pada Allah. Dia serah diri dia pada Allah. Inilah ubat kepada kelemahan iman. Ketika kita dalam keadaan yang mudah, dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang nikmat, masa itu kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kita pegang, kita tunduk, kita bergantung kepada Allah. Maka ketika kita lemah, masa itu Allah tolong kita. Ketika kita ada nikmat, ketika kita ada kekayaan, ada makanan, semua ada. Dalam keadaan semua hidup kita ni mewah, cukuplah kita kata. Walaupun tak hebatlah macam orang kafir yang kaya raya tu, kan? Walaupun kita tak hebatlah macam Bill Gates, yang banyak duit tu kan. Tapi masa kita dalam keadaan ada nikmat, kita bergantung harap pada Allah, kita bertawakal pada Allah, kita menyerah diri kita pada Allah, kita merendahkan diri kita pada Allah. Masa kita dalam keadaan nikmat ni, bukan masa susah. Sebab kelemahan iman selalunya berlaku ketika kita dalam keadaan mewah.
tu selalunya berlaku ketika tu. Ketika kita senang. Sebab Allah uji kita dengan senang. Allah uji kita dengan mewah. Allah uji kita dengan semua ada dalam hidup kita. Walaupun tidaklah sehebat orang kafir, orang yang bukan Islam, tetapi Allah bagi cukup kita. Maka ketika itu, kan, adakah kita merendahkan diri pada Allah? Adakah kita meletakkan pergantungan pada Allah, harapan pada Allah? Adakah kita benar-benar merasakan bahawa semua ni nikmat daripada Allah? Ketika kita diuji dengan kesenangan, maka ketika itu pergantungan kita pada Allah, harapan kita pada Allah, kita merasa ini semua daripada Allah, maka ketika kita susah, ketika mungkin hati kita tengah berbolak-balik, maka ketika itulah Allah tolong kita. Allah tolong kita. Jadi sebab tu masa kita dalam keadaan mudah ni, Dajjal tak sampai lagi kan? Dajjal tak datang lagi. Tapi dia punya geng-geng dah datang dah kan? Ketika ni kita kena jaga. Kita kena tingkatkan iman kita. Dan walaupun demikian, akan ada masa yang kita lemah. Ada masa kita lemah, tak apa. Jadi yang pertama sekali, kelemahan iman adalah penyebab kepada su'ul khatimah. Maka macam mana kita nak berusaha biiznillah, dengan izin Allah, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah. Ketika kita senang, ketika kita dalam keadaan mewah, dalam keadaan ada, ketika kita dalam keadaan boleh buat, maka ketika itu kita bergantung, harap kepada Allah. Menyerah diri kita kepada Allah, rendah diri kita kepada Allah. Kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian masa tu. Jadi apabila Allah uji kita dengan hati yang lemah, mukallibal qulub, hati kita ni berbolak-balik, disebutkan qulub itu juga merupakan berbolak-balik. Hati kita lemah, masa tu Allah tolong. Masa tu Allah tolong. Kenapa? Kerana ini hamba dia yang sayang kat dia ni. Lemah masa tu dia tolong. Jadi sebab tu kita lihat hari ni, kalau kita sayang anak, Allah akan uji kita dengan anak. Kita sayang harta, Allah akan uji kita dengan harta. Kita sayang perempuan, Allah uji dengan perempuan. Kita suka sangat tengok perempuan, suka sangat nak kacau perempuan, Allah akan uji dengan perempuan. Kita dekat dengan laki-laki, Allah uji dengan laki-laki. Jadi sebab tu kita lihat sini, Nabi Ibrahim AS, Allah uji dengan anak dia. Sebab dia sayang ke anak. Tinggalkan. Allah suruh tinggalkan. Kalau kita tak dapat merasai itu perintah Allah, Allah yang berkuasa, maka tentu Ibrahim tak boleh tinggalkan. Tapi keimanan dia tadi. Kemudian selepas daripada itu, boleh patah balik. Dia patah balik tengok dah besar. Anaknya dah besar. Anak dah besar dalam golongan dalam mungkin remaja lah, kita kata gitu. Datang lagi jumpa anak dia. Kan? Bila dah besar jumpa anak dia, seronoklah dah lama tak jumpa, berpeluk sebagainya. Rupanya Allah perintahkan dia sembelih anak dia pula. Suruh sembelih Ismail. Kan? Datang untuk sembelih Ismail. Nampak? Tadi tinggalkan dekat padang pasir. Yang tak ada orang, tak ada apa, panas terik dengan keadaan tak ada apa-apa, tak ada rumah, tak ada R&R lah kalau kita nak tinggalkan anak kat tengah-tengah hutan macam tu kan. Tiba-tiba Allah perintahkan yang kedua, sembelih pula. Datang Ibrahim AS, datang. Kan, jumpa anak dia kata, Allah perintahkan, dan aku bermimpi, dia kata. Tapi mimpi ni adalah, mimpi Nabi ni adalah wahyu. Aku melihat aku menyembelih engkau. Aku menyembelih engkau, wahai Ismail. Ismail umur belasan tahun. Budak-budak lagi lah, remaja. Kan? Jadi, kata Ismail, ya Allah, tengok anak yang soleh pula. Ni anak yang soleh pula. Sekiranya itu perintah Allah, maka aku serahkan pada engkau, ya Allah. Aku serahkan kepadamu, wahai bapaku. Buatlah apa yang Allah suruh. Anak pula macam itu. Anak sayang tak ayah? Sayang. Bapak sayang tak anak? Sayang. Anak dah lama nak dapat, susah lama kan, dah umur 80-an baru dapat. Kemudian lepas tu Allah suruh buang dekat padang pasir. Bukan buanglah, tinggalkan. Allah suruh tinggalkan kat situ. Kamu hanya bergantung pada Allah sahaja. Kemudian selepas tu datang lagi perintah, sembelih pula. Ya Allah, kalau kita kan gamak tak nak sembelih anak kita? Tak gamak, tapi ini perintah Allah. Allah perintah. Maka Ibrahim AS pun kan melaksanakanlah tugas dia. Dia pun bawa. Kemudian anak dia pun kata, cakap dia, wahai bapaku, kalaulah katakan mak nanti sebut. Dia tak cakap dengan Hajar, tak cakap dengan mak dia.
Kan? Kalaulah ibuku kan tanya, katakanlah bahawa engkau melaksanakan perintah Allah dan aku rela, aku redha. Aku rela, aku redha. Anak dia pula bagi wasiat kepada bapa supaya sampaikan kepada mak dia. Jadi dia pergilah dua-dua. Waktu syaitan datang, itulah melontar jamrah tu kan. Syaitan datang nak ni, dia lempar syaitan, lempar 3 kali tu kan, 3 jamrah. Itulah peristiwa tu. Lepas tu korban tu sempena Ibrahim nak sembelih Ismail alaihissalam. Maka masa nak sembelih tu, bapak betul-betul nak sembelih ni, ambil pisau, dia tajamkan pisau supaya bersembelih tu lancar. Bapak nak sembelih anak. Ni kata iman. Macam mana iman ni? Agak-agak berbolak-balik tak? Boleh berbolak-balik. Tetapi pergantungan pada Allah, keyakinan pada Allah. Kan? Boleh tak teragak-agak nak sembelih anak ni? Boleh. Malahan sebelum nak sampai tempat menyembelih tu, kan, dia telah dihasut oleh iblis. Iblis menjelma diri dia. Kan, kepada Ibrahim dengan Ismail. Kan? Janganlah buat ni. Dia hasutlah. Kan? Jadi baling. Kan? Engkau kan nabi. Lebih kuranglah kita bahasa kita Engkau kan nabi, engkau kan rasul. Kan, dua-dua ni mintalah ke Allah, takkanlah nak bunuh anak. Kan? Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mintalah Allah kecualilah. Kan? Ganti dengan apa ke. Iblis menghasut supaya tak buat pekerjaan tu. Baling batu kan. Lepas tu iblis lari, cabut. Jalan gitu, datang lagi iblis. Engkau kan raja, engkau kan rasul, takkanlah kau nak sembelih anak. Ini tentu perbuatan bukan arahan Allah. Dia macam-macam dia sebutlah. Baling batu lagi. Boleh tak masa tu dia kata, betul juga. Aku kan rasul. Aku kan tak pernah buat jahat ke Allah. Aku kan orang yang beriman. Takkanlah Allah nak suruh aku ni. Aku boleh minta ke Allah tak? Boleh minta tak ke Allah? Supaya Allah jangan bagi sembelih anak tu. Boleh tak? Boleh. Taradud. Ini hati berbolak balik. Tapi Nabi SAW, Nabi Ibrahim tak berbolak balik. Kenapa tak berbolak balik? Sebab yakin dengan Allah. Walaupun hati dia boleh berbolak balik. Tapi imannya tetap. Yakin pada Allah tetap. Bagaimana dia memegang janji Allah. Bahawa Allah tidak akan menzalimi. Dia memegang janji Allah. Dia ikut apa perintah Allah. Semua perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Maka sampai 3 kali. Sepatutnya hati dia berbolak balik. Syaitan pun dah fed up. Tak bolehlah. 3 kali aku dah suruh. 3 kali dia baling batu. Itulah melontar jamrah kan. Ketika peristiwa haji. Kemudian dia pun nak sembelih. Dia pun asar batu. Asar pisau. Asar bagi tajam. Tengah asar tu. Boleh tak hati dia berbolak balik? Kesian tak kat anak dia? Kesian. Itulah anak aku. Yang aku tunggu, yang aku paling sayang. Inilah anak ni. Anak pula baik. Bukan jahat. Kalau anak ni penagih dadah ke, penjenayah ke, bunuh orang ke, kaki rogol orang ke, buat jahat ke, perompak ke, lain lah. Mungkin kita kata patut sembelih ni. Kan? Ini anaknya baik, soleh, beriman, berakhlak. Tengok wajah, bercahaya wajahnya, baik. Anaknya Nabi, seorang Rasul Nabi. Jadi, kan, apa kata hati ni? Kan? Tak patut. Kan? Ini berbolak balik ni. Ini ujian Allah ni, berbolak balik. Tapi Nabi Ibrahim, kan, dia pegang dengan iman pada Allah. Pegang, tak apa ya Allah. Dia tajam kan, dia tengok dah tajam tu. Dia belah batu, dia pukul batu terbelah. Maka dia kata dah sampai masa. Maka Ismail alaihissalam tak perlu diikat-ikat. Tak perlu dia minta. Dia kata, ayah, kan, ikat tangan aku. Takut aku masa ikat, dia suruh ikat. Kan, dia duduk. Maka Ibrahim, dalam satu riwayat, Ibrahim alaihissalam letak dah apa ni, pisau kat leher, nak sembelih dah. Dalam satu riwayat, dia dah sembelih tapi tak lut. Ada satu riwayat. Ada satu riwayat lain, baru nak sembelih, tiba-tiba ada gantian kibas. Allah gantikan dengan kibas. Nampak sampai peringkat, maknanya sampai peringkat letak betul-betul pisau tu letak kat leher, nak tarik.
Maknanya sebelum tarik, setengah riwayat kata sebelum tarik, setengah riwayat kata dah tarik dah. Tapi tak load. Dia asah lagi, tarik lagi, tak load. Sehinggalah Allah datangkan kibas. Ada dalam riwayat yang berbeza. Nak sebut kat sini, maknanya Allah uji tadi. Berbolak-balik tak hati dia? Berbolak-balik tak hati dia? Ya, hati dia berbolak-balik. Hati berbolak-balik, tapi apakah yang menyebabkan dia betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Al-iman, al-amik, iman yang mendalam, rendah diri pada Allah, terikat dengan Allah, sayang pada Allah. Sayang pada Allah. Sayang pada Allah ni 100% sayang pada Allah ni. 100% sayang kat Allah, bukan sayang sikit-sikit. Bukan sayang ada reserve-reserve. Kan, ada berselindung-berselindung, sayang depan sayang, belakang tak sayang. Tak, 100%. Maka Nabi Ibrahim AS berjaya mengatasi apa? Kan, mukallibul qulub. Itu berjaya mengatasi berbolak-balik hati. Walaupun hati dia boleh berbolak-balik, tapi hati dia tetap, ni ujian Allah ni. Apabila kita mula sayang kepada sesuatu di dunia ini, maka Allah akan cemburu dengan kita. Patutnya kita sayang Allah saja. Allah yang bagi kat kita semua. Allah yang bagi nyawa kita. Allah bagi kesihatan kita. Allah bagi semua sekali. Tiba-tiba kita sayang kat manusia lebih daripada sayang pada Allah. Apa tanda kita sayang kat manusia lebih daripada sayang pada Allah? Dan kita sayang pada seseorang, sanggup ikut apa dia cakap, apa dia minta, walaupun berlawanan dengan perintah Allah. Allah suruh macam ini, tak apalah, sayang. Anak kita tak tutup aurat, sayang ke anak, tak apalah, biarlah, tak tutup aurat, sayang ke anak. Kita tak ajar dia kan, Islam, tak ajar dia akhlak Islam, tak ajar dia Quran, tak ajar dia adab, tak ajar dia. Kenapa? Sebab kita sayang ke anak. Tak sampai hati nak pukul anak, tak sampai hati nak pukul isteri, suami bila dia jahat. Dia maknanya tidak sampai hati kita nak meninggalkan dia walaupun dia mengajak kita kepada maksiat. Ini maknanya hati itu yang berbolak-balik itu akan diikat dengan iman. Diikat dengan iman. Jadi sebab itulah kelemahan iman menyebabkan su'ul khatimah. Menyebabkan su'ul khatimah. Jadi walaupun pada kita ada hati yang berbolak-balik, tapi bila iman tu meningkat, maka insya-Allah dia sebagai satu ubat, sebagai satu perkara yang boleh membantu kita untuk istiqamah, untuk tetap di atas jalan Islam ini. Itu contoh Nabi Allah Ibrahim AS. Allah uji dia. Banyak lagi cerita dia kan, panjang lagi cerita lain kan. Baik, Nabi Muhammad pun sama juga, Allah uji juga. Siapa Allah uji dengan Nabi Muhammad kan? Allah uji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika dia dah mula dah berumur kan, 50-an, akhir 50-an, 60-an kan. Kemudian dapat pula dia punya cucu dia kan, cucu dia. Siapa tak sayang cucu? Kita hari ni cucu dengan anak mesti kita sayang kat cucu lebih. Anak boleh pukul-pukul, cucu tak sampai hati nak pukul. Anak dulu kita boleh cari tali pinggang, pukul dengan tali pinggang, dengan rotan, apa yang sempat. Kalau anak jahat. Tapi cucu, tak. Cucu, anak kita nak pukul anak dia, cucu kita tu. Anak nak marah cucu kita, kita pegang cucu, pegang peluk dia. Cucu kita nangis, kita pun nangis. Ni kata cucu Rasulullah begitu juga Rasulullah sangat sayang dengan cucu dia Hasan dan Husain. Sangat sayang dengan cucu dia Hasan dan Husain. Bukanlah kata dia sayang lebih daripada Allah, tapi sayang. Banyak yang ada anak-anak dia, umat dia dan sebagainya, yang paling sayang cucu dia lah. Itu fitrah kan, fitrah manusia, sayang cucu. Tengok cucu ni, Allah, kalah kita dengan cucu lah. Macam itu. Saya pun dah ada cucu kan. Jadi kita boleh rasa. Kalau tengok cucu tu sayang kat dia kan. Anak boleh lagi kita marah, cucu jangan marah. Kita bagi dia coklat lah apa. Kalau boleh nak bagi baik semua kat dia kan. Baik. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, Allah uji dengan cucu Rasul baginda sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain. Kecil-kecil comel-comel mukanya, wajahnya pula dekat dengan wajah Rasulullah SAW, perwatakannya dekat dengan perwatakan Rasulullah SAW. Sangat sayang. Sangat sayang. Tertinggal satu hari turunlah Jibril alaihissalam nak mendidik Nabi, nak mendidik Nabi lagi, nak membersihkan lagi Nabi. Ini supaya apa? Supaya imannya kepada Allah tu
kan, maksima, dah maksima dah sebenarnya, kita kata dah sempurna. Tapi nak mengajar pada kita, kita nak diajar ni, Allah nak ajar kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, ya Rasulullah, kau sayangkah pada cucu kau? Sayang, siapa tak sayang cucu? Ya Jibril sayang, ini Hasan ni Husin, dia dokong Hasan Husin, kan, dokong cucu dia tu main-main dengan cucu, tengah cute-cute, dia tengah kecil-kecil ni kan. Kemudian kata Jibril, ketahuilah bahawa sesungguhnya seorang akan mati dibunuh. Seorang akan mati dibunuh. Iaitu dipancung kepalanya, dibunuh. Seorang lagi akan mati diracun. Seorang diracun, seorang dibunuh. Bayangkan, kita sayang ke anak cucu kita ni, tiba-tiba Allah SWT akan matikan di keadaan yang mengerikan. Seorang akan mati diracun, Hasan diracun. Hasan diracun. Yang seorang lagi mati dibunuh. Husin dibunuh. Dipancung. Bila Rasulullah tengok cucu dia kan, Rasulullah melihat cucu dia seorang akan dibunuh, seorang lagi akan diracun kan, maka dia sedar. Rasulullah SAW nak contoh kat kita. Ini contoh kat kita. Dia kan qudwah hasanah. Bila Allah SWT menyatakan pada dia seorang akan dibunuh, diuji dengan dibunuh, seorang lagi diuji dengan diracun, maknanya dua-dua dibunuh. Dua-dua dibunuh. Maka Rasulullah SAW kan meletakkan semua pergantungan pada Allah. Rasul reda dengan Allah. Rasul sayang dengan Allah lebih daripada sayang pada cucu. Kalaulah Rasulullah SAW sayang pada cucu lebih daripada sayang pada Allah, sudah tentulah Rasulullah SAW, ya Allah, janganlah cucu aku yang comel loteh ni, yang cantik-cantik ni, cantik molek ni, ya Allah, janganlah engkau matikan dalam keadaan yang mengerikan, matikan keadaan yang baik, ya Allah, dalam keadaan yang baik, ya Allah, janganlah dibunuh. Kalau Nabi SAW nak menunjukkan cinta dia kepada cucu dia, Hasan dan Husin, lebih daripada cinta pada Allah, iaitu cinta pada qada dan qadar Allah. Ni Allah dah tetapkan. Allah dah tetapkan. Kan? Tiba-tiba Nabi kata, ya Allah, janganlah, ya Allah, kesianlah kat dia, ya Allah, kesianlah dekat ya Allah. Tentulah menunjukkan Nabi lebih cinta kepada Hasan Husin daripada qada dan qadar Allah. Maka tentulah bila Nabi SAW kan, tidak boleh menerima qada-qadar, tentulah seolah-olahnya dia tak cinta atau kurang cinta kepada Allah. Kan satu yang tidak sempurna. Tapi apa yang berlaku? Nabi tak minta supaya anak cucu dua ni kan mati dalam keadaan baik ke apa sebagainya, selamat ke daripada gangguan-gangguan ke, walaupun sayang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maknanya Nabi redha, ya Allah, engkau nak pancung cucu aku sayang kat dia, kau nak pancung, aku redha, ya Allah. Engkau nak matikan dia dengan racun, kena racun, ya Allah, aku redha pada engkau, ya Allah. Nampak? Ini Nabi SAW nak mendidik kita. Nak mendidik kita bagaimana apabila berlaku sesuatu kepada kita dalam keadaan kita tak suka benda itu berlaku. Qada dan qadar. Kita Allah bagi masalah. Kita Allah bagi kesakitan. Kita Allah bagi kesusahan. Berlaku sesuatu pertembungan antara hajat kita dengan kehendak Allah. Hajat kita dengan kehendak Allah. Berlaku pertembungan. Allah SWT tetapkan macam ini. Tiba-tiba kita tak mau. Maka itu berlaku seolah kita tidak suka kepada qada qadar Allah. Kita tidak suka pada qada qadar Allah. Dan bila kita tidak suka pada qada qadar Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah, maka samalah dengan kita tidak suka Allah. Sebab tu hukum redha Allah, redha kepada qada dan qadar itu, hukum ni wajib. Wajib hukum dia. Ini Rasulullah tunjukkan. Rasulullah SAW tunjukkan pada kita. Bila cucu yang dia sayang tu digambarkan oleh Jibril AS, seorang akan mati kena bunuh dengan racun, seorang akan mati kena bunuh kena pancung. Maka Nabi SAW sayang dengan cucu dia, tapi dia redha dengan qada dan qadar Allah. Maknanya dia sayang Allah lebih lagi daripada sayang makhluk. Hatta sayang diri sendiri. Nak sayang Allah ni lebih. Jadi apabila kita melihat sayang Allah tu lebih, maka inilah yang akan merawat kelemahan iman tadi, ya, mukallibal qulub tadi.
Subhanallah. Sebab tu kita kena duduk dalam tarbiyah. Kita tak boleh ikut aja ceramah tak cukup. Ceramah tak cukup. Kita kena ada pengisian, kena ada amalan, kita kena ada zikir-zikirnya, kita kena ada tafakurnya. Kita kena buat. Jadi tarbiyah ni kan, bukan hanya sekadar kita dengar ceramah, tak cukup. Tarbiyah ni kita kena selesaikan masalah hidup kita dengan cara Islam. InsyaAllah. Sebab tu kita mengadakan kumpulan-kumpulan sisi ni. Dan saya pun sebenarnya dalam kumpulan sisi ni masih lagi baru. Sama-sama kita pun macam-macam kepahaman. Jadi banyak juga saya perhatikan kadang-kadang nasihat-nasihat yang diberi dalam kumpulan sisi itu kadang-kadang dia bertentangan dengan konsep tarbiyah. Bertentangan dengan konsep tarbiyah. Tapi buat masa ni kita cuma sebutlah apa yang mampu dari sudut apa yang ada. Tapi kita proses pelan-pelan. Jadi kita melihat ke sini bahawa apabila kita telah lemah daripada kecintaan kita kepada Allah, maka akan menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah. Jadi kenapa kita tinggalkan perintah Allah? Sebab kita lemah cinta kita pada Allah. Semalam kita dah bincang dah macam mana nak cinta pada Allah kan. Semalam kita bincang dah. Kita mesti tahu, mesti rasa semua ni nikmat Allah punya. Allah bagi, Allah punya, Allah bagi. Kita rasa. Kita boleh bercakap, kita boleh bergaul, kita ada suami, ada isteri, ada anak-anak, kita ada makanan, kita boleh makan. Semua Allah punya, kesihatan kita, semua Allah punya, semua Allah bagi. Maka Allah lah yang paling layak, paling utama untuk kita sayang berbanding diri kita. Nampak tak? Jadi kita lihat yang ini, apabila kita meninggalkan perintah Allah, bila kita buat maksiat, sanggup melakukan sesuatu maksiat, kerana apa? Kerana hati kita masih lagi sayang kepada maksiat tersebut, pada dunia itu. Menyebabkan kita lakukan perkara tersebut. Sebab itulah kita nak kena meningkatkan pakaian takwa kita. Kita kena tanggalkan pakaian maksiat. Pakaian maksiat. Jadi untuk kita merawat kelemahan iman ini ialah dengan kita merawat cinta kepada dunia yang begitu kuat dalam hati kita. Jadi rupa-rupanya sayang kat dunia yang kuat yang ada dalam hati kita tu, itulah yang akan menyebabkan kita su'ul khatimah. Yang main-main. Sayang pada dunia, sayang pada maksiat. Sayang. Itu akan menyebabkan kan su'ul khatimah. Kenapa kita boleh menyebabkan su'ul khatimah? Kerana itu melambangkan kita ni apa? Kita ni lemah iman. Iman kita pada Allah lemah. Kita kena baikilah. Sekarang ni masih lagi ada, kita masih sayang, masih susah nak tinggalkan dosa kita, tak apa. Tapi kita dah faham dah hakikat ini, ilmu ni kita dah ada, maka kita proses diri kita supaya kita pelan-pelan tinggalkan cinta kepada dunia yang kuat dalam hati kita. Kerana apa? Apabila kita cinta kepada selain daripada Allah, maka ia akan menjadi objektif, tujuan kita, objektif kita untuk kita nak menyembuhkan, untuk menyembah Tuhan. Nak sembah Allah ni kan, mesti asasnya sayang. Asasnya sayang. Sebetulnya al-ibadah. Ibadah itu maknanya apa? Ibadahnya ialah cinta yang kuat, sayang yang kuat sehingga kita menyembah dia. Itu ibadah. Jadi kalau kita sayang sangat dengan makhluk, sayang sangat dengan sesuatu, sehingga kita boleh menyembah. Apa maksud menyembah? Kita sanggup berkorban, sanggup buat apa saja untuk nak selamatkan dia, untuk bantu dia, untuk supaya dia redha dengan kita. Itu maksud ibadah. Ibadah ni adalah cinta. Cinta yang kuat sangat. Yang paling tinggi sekali. Cinta yang ada peringkat-peringkat. Yang paling tinggi sekali ibadah. Jadi ibadah ni dasar dia adalah cinta. Dasarnya cinta. Sebab itulah hari ni seseorang itu tidak boleh menyembah Allah dengan sempurna sebab cinta dia pada makhluk lebih lagi. Dia tinggal sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Walaupun dia kata Allahu akbaru kabira, Allah lah yang maha besar. Segala puji baginya, banyak puji, kita puji segala puji-pujian padanya sebanyak-banyaknya. Walaupun kita mengaku macam itu, tiba-tiba kita teringat kan dunia. Tengah baca Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, hati kita teringat dunia. Apa maksud hati kita teringat dunia? Apa maksud hati kita sayang dengan dunia tadi? Kita baca Fatihah dalam sembahyang tu, tak ada perasaan.
Kita dengan depan Allah ni tak ada perasaan. Hati kita tidak ada perasaan. Tak rasa sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kan? Kita baca tu, tak ada perasaan. Tak rasa pun sayang ke Allah. Tak rasa pun sayang ke Allah. Tak rasa pun cinta ke Allah. Padahal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang kita tak? Allah sayang kita. Kita yang tak rasa. Tak rasa. Bila kita tak rasa, maknanya cinta kita masih belum pada Allah. Kalau kita cinta pada Allah, tentulah bila kita bercakap, bila kita berbaca Quran, munajat tu, hati kita, sepenuh hati kita. Macam kita sayangkan mak kita lah. Kita sayang kat mak kita, ibu kita contohnya. Kita sayang dapat ayah kita, tentu sayang. Bila cakap dengan dia, cakap seronok cakap dengan dia. Mak ni macam ni sebagainya kan. Terutamanya lama tak jumpa. Balik kampung, kan, hari raya, baru jumpa. Seronok kita. Cakap dengan seseorang yang kita sayang. Kita cakap dengan sepenuh perasaan. Tapi bila sembahyang, tak ada perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca, segala puji pada Engkau ya Allah. Segala puji pada Engkau ya Allah, Rabbul Alamin. Kan? Tapi kita tak rasa. Tak rasa pujian milik Allah. Hati kita tak rasa rendah diri. Hati kita tak rasa Allah ni hebat. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Tak rasa. Tak rasa. Tak rasa tu maknanya kita masih lagi tidak betul-betul mencintai Allah, menyayangi Allah. Tidak lagi betul-betul merendahkan diri kepada Allah. Surah Fatihah ni, dia boleh nilai kita bila kita baca dengan perasaan. Sebab tu kita kena baca dengan perasaan kita bila solat. Kita kena, ni latihan. Kena latih lah, kena latih. Kalau tidak boleh juga, kita kena tengok dalam hidup kita, mesti ada benda yang Allah tak suka. Yang berlaku. Yang kita suka, Allah tak suka. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kita rasa? Segala puji pada Engkau ya Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji pada Engkau ya Allah, aku ni rendah diri, aku puji pada Engkau dengan penuh rendah diri. Kita mengagungkan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau lah Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Engkau yang Maha Pemurah ya Allah. Hati kita rasa sayang Allah, rasa pemurahnya Allah, rasa kan bagaimana Allah ni kan yang kita sayang, kan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Engkaulah pemilik sekalian alam, engkaulah pemilik hari-hari yang akan datang. Engkaulah raja. Banyak ikutlah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah yang aku sembah. Rendah diri kita. Diri kita ni rendah bila baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah yang aku sembah. Wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau sahaja ya Allah aku minta pertolongan. Jadi kata Abdul Qadir Jailani apa? Jaga lidah kita ni jaga daripada apa? Minta pada makhluk. Jangan mengadu pada makhluk, mengadu pada Allah, minta pada Allah. Lepas tu baru jumpa makhluk. Sebagai sebab aja. Jadi maknanya apabila kita dah mula baca Fatihah dalam solat tu dengan sepenuh perasaan kita, kita mula mendidik diri kita, mendidik diri kita untuk sayang kepada Allah, untuk sembah Allah, rendah diri kepada Allah. Barulah kita mula. Jadi sembahyang ni sebenarnya mendidik diri kita. Lagi banyak kita sembahyang, lagi banyak kita bercakap pada Allah, mengaku Engkaulah yang aku sembah, Engkaulah yang tempat aku meminta pertolongan, lagi banyaklah kekuatan dalam jiwa kita ni. Allah akan isi. Allah isi. Kalau sembahyang tak ada perasaan, banyak tidak ada kekuatan kita. Apabila seseorang itu mencintai dunia, maka apabila seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan dikuasai oleh cintanya itu. Dan dia akan binasa. Kalau dia cinta dunia, dia akan binasa. Sebab tu tuan-tuan, cinta dunia binasa. Dan meninggalkan akhirat. Akan menyebabkan kita tinggalkan akhirat. Kalau kita cinta dunia. Dalam hati tidak ada tersisa lagi tempat untuk cinta kepada Allah. Maka apabila kita dah cinta dunia, hati tak boleh nak cinta Allah dah. Dan Allah pun tak nak. Allah tak ingin
Allah tak mahu kita mempersekutukan cinta kita kepada Allah, kepada dia. Kita cinta Allah, cinta dunia. Sama. Tak mahu. Allah tak mahu. Allah Maha Agung, Maha Suci. Allah sahaja yang berhak dicintai. Yang lain kita cinta sayang kerana Allah. Kerana Allah. Itu hakikat iman. Tak boleh sayang Allah, sayang dunia. Nak sayang Allah, tak ada dah. Allah takkan bagi. Allah tak mahu. Kalau kau sayang dunia, kau takkan sayang aku. Kalau kau sayang Allah, maka yang lain akan jadi sayang kerana Allah. Apa maksud sayang kerana Allah? Kita berinteraksi dengan perkara-perkara tersebut dalam rangka kita hamba Allah. So kita taat pada perintah Allah. Kita tinggal benda yang Allah larang. Kita tinggalkan. Kenapa? Sebab kita sayang pada Allah. Jadi ini sebagaimana digambarkan. Maka sebab itu bila hati telah cinta kepada dunia, tidak akan tersisa untuk cinta kepada Allah. Kita akan meninggalkan akhirat. Cegahan untuk melakukan maksiat, dorongan untuk berbuat taat tidak akan mempengaruhi kecuali cinta tadi. Cinta itulah yang menyebabkan dia terus mengikuti nafsu dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk sehingga gelaplah dosa pekat dalam hatinya, kemudian mematikan imannya yang kemudian akan menjadi semakin lemah. Jadi bila kita cinta kepada makhluk, kepada dunia, iman kita akan sayang kepada maksiat. Dan sayang maksiat akhirnya akan menjadi lemah iman kita lemah. Dan sekiranya sakaratul maut datang ketika iman lemah tadi, cinta kepada Allah semakin lemah dalam hati. Kita makin lemah sayang ke Allah. Maka kita akan melihat, kita akan berpisah daripada dunia ini. Yang kita cinta kepada dunia tadi, maka kita pun tak mau tinggalkan dunia. Tak nak tinggal, rasa pedih. Nak meninggalkan dunia ini rasa pedih, rasa sakit nak tinggalkan dunia ini. Dan hal ini membawa kepada su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Kita takut, kita sedih, kita pedih nak meninggalkan dunia yang kita sayang tadi. Maka inilah akan jadi su'ul khatimah. Jadi sebab itulah sebab mencintai dunia itu, bersandar kepada dunia, cinta kepada dunia, gembira dengan dunia. Ketika roh keluar, roh hati kita akan terkait dengan dunia, wajah kita akan terpandang kepada dunia, dan situlah penghalang kita dengan Allah. Jadi bila dunia ada dalam hati kita, kita sayang, kita sandar kat dia, kita letak kat dia nombor satu, maka bila kita meninggal dunia tu, sakaratul maut tu, maka wajah kita terpaling daripada Allah. Satu ketika dia pernah diriwayatkan Sulaiman bin Abdul Malik memasuki Madinah kerana dia ingin menunaikan haji. Maka dia pun bertanya, apakah di sana ada seorang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat Madinah dia masuk, Sulaiman bin Abdul Malik ni dia tabi'in. Maka dia tanya, ada tak siapa-siapa yang tabi'in ni orang yang pernah jumpa dengan sahabat Nabi. Maka orang-orang Madinah pun berkata, ya ada. Dia adalah Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-Araj rahimallah. Jadi dia Abu Hazim Salamah ni tabi'in yang pernah jumpa sahabat. Tak pernah jumpa Nabi, tapi pernah jumpa sahabat. Maka Sulaiman pun mengirimkan utusan untuk menghadirkannya. Jadi Sulaiman ni panggillah Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-Araj ini, iaitu tabi'in. Dia ni Sulaiman ni tabi'in, pengikut kepada sahabat. Pengikut sahabat. Maka ketika Abu Hazim datang kepadanya, datanglah Hazim, Abu Hazim Salamah tadi, iaitu tabi'in tadi. Maka Sulaiman bertanya, wahai Abu Hazim. Sulaiman bertanya, Sulaiman ni raja. Wahai Abu Hazim, mengapa kami membenci kematian? Dia tanya dengan tabi'in. Dia tabi'in, pengikut sahabat. Dia tanya dengan tabi'in. Dia tanya apa? Kenapa kami ni tak suka mati? Maka Abu Hazim jawab. Abu Hazim ni tabi'in, ni bukan sahabat, tabi'in. Kerana kamu memakmurkan dunia. Dan meruntuhkan akhirat. Kamu memakmurkan dunia, kamu menghidupkan dunia kamu, tapi kamu meruntuhkan akhirat. Maka jadilah kamu ni benci untuk berpindah daripada kemakmuran kepada keruntuhan. Jadi rupanya kita ni takut mati, tak suka mati, benci mati, karihatul maut. Benci mati ni sebab kita menghidupkan dunia kita.
Kita fikir nak buat rumah macam mana, ada duit nak buat rumah, nak besarkan rumah, nak besarkan tanah, nak besarkan bisnes, nak besar kerja, nak pangkat nak tinggi, pangkat lagi tinggi, nak glamour, makin glamour, nak lagi pandai. Kita memakmurkan dunia kita. Kita memakmurkan dunia kita, meruntuhkan akhirat. Sebab itulah kan, kita benci dengan kematian. Tuan-tuan, cuba kita renung balik diri kita. Kita kerja puluh tahun, tujuannya bukan akhirat. Tujuannya nak buat rumah. Nak buat rumah besar. Kalau boleh rumah tu paling-paling pun 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sekarang 1 juta tak ada apa dah. Dulu mungkin 1 juta besar. Kenapa kerja? Nak beli kereta. Nak memakmurkan dunia. Itu tujuan dia. Jadi kita memakmurkan dunia, sebab tu kita benci untuk pergi kepada keruntuhan. Maka Sulaiman pun menangis. Dia kata apa? Benar engkau. Benar engkau. Engkau benar. Kan, rupanya aku ni memakmurkan dunia, kata Sulaiman. Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian, kalau macam itu, macam mana kita di sisi Allah? Soalan dia. Macam mana kita sebenarnya hakikat kita kat sisi Allah ni? Dalam keadaan kita memakmurkan dunia. Dalam keadaan kita meruntuhkan akhirat. Maka jawablah Abu Hazim. Dia kata pada Sulaiman, periksalah amalan kamu dengan kitabullah. Macam mana kita nak tahu kita ni memakmurkan dunia? Meruntuhkan akhirat. Nombor satu, kamu tengok macam mana kamu dengan Al-Quran. Kalau kita memakmurkan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mendapatkan tazkirah peringatan daripada Al-Quran, sayang Al-Quran, hidup bersama Quran, maka maknanya kita menghidupkan akhirat. Kalau kita jauh daripada Quran, baca pun tak pandai, baca pun tak tahu, apalagi nak menghafal, apalagi nak menghayati, apalagi nak mendokong dan memperjuangkan Al-Quran, maka sebenarnya kita meruntuhkan akhirat. Maka kata Abu Hazim, kamu tengok macam mana sikap kamu pada Al-Quran, kitabullah. Maka Sulaiman bertanya lagi, di mana saya akan mendapatkannya? Macam mana saya nak mendapatkan supaya saya dekat dengan Al-Quran? Maka Abu Hazim menjawab, pada firman Allah. Saya bacakan maknanya, surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ayat 13-14. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Jadi siapa-siapa yang betul-betul buat amalan untuk akhirat, dia akan benar-benar berbakti, maka dia akan dapat syurga. Siapa-siapa yang durhaka, dia akan dapat neraka. Kemudian Sulaiman bertanya lagi, di manakah letaknya rahmat Allah? Kita sebut kan, moga mendapat rahmat, moga dapat perlindungan. Kita sebut kan. Maka Sulaiman tanya, di mana rahmat Allah tu? Rahmat Allah kat mana? Maka Abu Hazim pun menjawab, rahmat Allah dekat dengan orang yang suka buat kebaikan. Jadi siapa yang suka buat kebaikan tu, maknanya rahmat Allah bersama dia. Kalau kita suka tolong orang, kalau kita suka buat baik, bantu semua orang, jangan dengki-dengki, jangan dendam-dendam dengan orang, jangan hasad-hasad dengan orang, kita berbaik sangka dengan orang, tolong orang, maafkan orang. Bila kita suka buat baik, maka rahmat Allah bersama dengan kita. Kita tengoklah hidup kita. Adakah kita suka buat baik? Suka beramal? Kalau kita suka beramal, ya rahmat Allah bersama kita. Kalau kita buat maksiat, ketika kita buat maksiat, ketika itu rahmat Allah terhalang. Lagi banyak maksiat kita buat, lagi jauh rahmat Allah daripada kita. Walaupun kita ada harta, walaupun kita ada, semua ada. Baik. Lalu kata Sulaiman lagi, bagaimana pemeriksaan di hadapan Allah? Macam mana Allah hisap nanti? Orang yang jauh daripada rahmat Allah, macam mana hisap ni? Ataupun orang yang buat baik, macam mana hisap? Maka Abu Hazim menjawab, orang yang suka buat baik, yang suka tolong orang, tolong agama, jihad fisabilillah, berdakwah, tarbiyah, seperti orang-orang yang hilang, yang mendatangi hari keluarganya, lagi mendatangi keluarganya. Sedangkan orang yang suka buat keburukan, maksiat, seperti orang yang melarikan diri dan kembali kepada tuannya. Jadi macam mana keadaan kita ketika berhadapan Allah, ketika Allah hisap? Maka orang yang suka buat baik ni, kata Abu Hazim, dia kata seperti seorang yang kehilangan keluarga dia. Dia dah hilang keluarga dia. Lama tak jumpa mak, lama tak jumpa ayah, lama tak jumpa adik-beradik, orang yang dia sayang. Kemudian dia bertemu dengan keluarga dia. Maknanya kita ni
Kalau kita sentiasa beriman, buat baik kepada Allah, buat baik, beribadah pada Allah tadi, maka bila bertemu dengan Allah ni, kita suka. Kan? Suka sangat, rindu sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang cakap rindu ke Allah, tapi kita kan, beramal tak? Kita membuat bermujahadah tak? Kemudian dikata, orang-orang yang buat keburukan pula, orang yang sebenarnya menghidupkan dunia ni, seperti seorang yang melarikan diri, tapi tiba-tiba dia tangkap semula oleh tuannya tangkap dia balik. Kita berdepan dengan Allah, wa yazbillahi min zalik. Kalau kita bermaksiat, maka seolah kita lari daripada Allah, tiba-tiba datang depan Allah, tangkap berdepan dengan tuan dia. Macam tadi, yang berdepan dengan Allah. Maka Sulaiman bin Malik bin menangis. Dia menangis sangat keras. Dia menangis. Sulaiman pun menangis. Ni raja. Kan. Kemudian dia pun berkata, berilah aku nasihat, wahai Abu Hazim. Berilah aku nasihat. Maka berkatalah Abu Hazim, jangan sampai Allah melihat kamu sedang melakukan sesuatu yang dilarangnya. Jangan sampai Allah melihat kamu buat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Engkau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ataupun engkau tak buat apa yang Allah perintah. Jangan sampai Allah nampak kamu buat apa yang dia larang, tinggalkan apa yang dia suruh. Maka di sinilah kita lihat Sulaiman bin Malik, salah seorang raja, dia kata dia menangis dengan nasihat daripada tabi'in, pengikut kepada sahabat. Dalam sebuah kitab, dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya bacakan kat sinilah, bahawa Imam Al-Ghazali telah menyebut bahawa su'ul khatimah itu ada dua tingkatan. Su'ul khatimah itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu ialah lebih besar daripada tingkatan yang kedua, iaitu yang tingkatan pertama ketika sakaratul maut, hati dikuasai oleh keraguan dan kekufuran. Itu tingkatan yang pertama. Lalu roh dicabut dalam keadaan seperti itu, terhijab langsung daripada Allah dan menyebabkan jauh daripada kebaikan, azab yang kekal. Tingkatan kedua ialah ketika sakaratul maut datang, hatinya dikuasai oleh cinta kepada dunia dan urusan dunia. Jadi tingkatan pertama ni ialah yang berkaitan dengan akidah yang rosak, berkaitan dengan maksiat yang berterusan, berkaitan dengan 1 dan 2. Yang ketiga dan keempat berpaling dari istiqamah, dan yang keempat iman yang lemah, ialah tingkatan su'ul khatimah yang kedua, iaitu dia meninggal dunia, sakaratul maut datang dalam keadaan hatinya dikuasai oleh cinta kepada urusan dunia, seronok dengan urusan dunia. Urusan itu tergambar dalam hatinya, sehingga tidak ada sisa yang lain. Allah pun dia tak ingat dah. Hal ini mengkhawatirkan, kerana seseorang yang mati mengikut apa yang dia lalui dalam hidup dia. Apa yang dia buat dalam hidup dia, itulah dia baca bagaimana dia akan mati. Pada saat itu penyesalan akan sangat besar. Itulah insya-Allah. Setakat ini yang keempat, iaitu kita kata iman yang lemah. Iman yang lemah yang datang daripada sebab kita sayang kepada dunia. Dan antara sebabnya ialah kita juga tidak menjaga hati kita, tidak kenal Allah betul-betul, sehingga hati kita berbolak-balik. Iaitu kita dah bincang tadi panjang, insya-Allah. Tadi insya-Allah esok akan ada yang terakhir, yang kelima, yang terakhir su'ul khatimah. Jadi insya-Allah kita akan simpulkan esok tentang kuliah-kuliah kita yang ada ni bersama dengan yang terakhir tu, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat menghayati dan kemudian dapat mengamalkan semua ilmu kita ni, sehinggalah mudah-mudahan kita akan terlepas daripada su'ul khatimah. Su'ul khatimah insya-Allah. Esok kita akan sambung lagi yang terakhir, yang kelima. Dan kemudian insya-Allah tuan-tuan hamba yang rahmati Allah SWT, kalau ada rezeki malam ni kita akan ada kuliah. Malam ni ada kuliah. Mungkin bersangkut puak dengan Ramadan, bersangkut puak dengan perjuangan akhir zaman. Mungkin Ramadan dan perjuangan akhir zaman. Jadi doalah mudah-mudahan sempat, sebab petang ni saya ada appointment dengan doktor, dengan dentist. Jadi kalau Allah izin giginya tu okey dan gusinya okey, insya-Allah
Jadi mudah-mudahan malam ni bolehlah kita bagi je. Kalau tak okey mungkin kita terpaksa tangguhlah malam ni insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita minta ampun pada Allah atas kelemahan kita, kekurangan kita. Kita mohon supaya Allah SWT terima taubat kita, penyesalan kita, dan ya Allah berilah kekuatan kita untuk istiqamah sehingga ke akhir hayat kita dengan kalimah syahadah la ilaha illallah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha wa limuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faydil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tolong sampai panjang-panjangkan perbincangan kita ini, terutama pada orang yang kita sayang. Mudah-mudahan Allah memberi barakah dan rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.